Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera pada semua para siswa Akademi Motivator Profesional Malaysia. Saudara-saudari, sahabat-sahabat saya jauh dekat di seluruh Malaysia. Dr. Sania Syari merah saga ya. Uji hadir di kelas malam ini. Ustaz Sumari Wada. Waalaikumsalam semua. Tengok Dr. Sani, sahabat lama kita dah bagi terapi minda kan. Neuropsychology, betul. Terapi minda kena ada. Betul Dr. Sani ya. Kita buat sepanjang dalam keadaan sekarang ni. Orang beri banyak macam tips. Minum-minum itu ni. Kita minum lah yang baik. Itu petua, kata orang petua, kita minum lah. Saya tadi, itu pengetahuan, memang dari dulu sampai sekarang ni, memang Al-Said Coffee kita lah. Dalam tu dengan kurma, madu, halia, buah tin, dalam tu sebagainya. Alhamdulillah lah. Kita amalkan. Saya gunakan ayat, kalau orang cakap stay at home, dan mesti ada. Tinggal kat rumah, bukan tinggal saja. Tinggal di rumah dan berdoa kepada Allah SWT. Kerana kita sebagai insan teruskan berdoa. Keduk rumah bongkang aja pakai hairnya ya tak? Ya tak? Isikan program, baca buku kan tak? Ini peluang yang ada supaya berkuliah macam kita ni secara maya kan. Virtual learning boleh digunakan. Ini merancang tapi Tuhan menentukan. Nobody plan to fail, but many people fail to plan. Tak saya merancang untuk gagal, ramai gagal untuk merancang. Hari ini banyak program kita rangkakan pada bulan 3, bulan Mac, bulan 4 dan sebagainya. Tapi tak apa. Apakan daya, ini ketentuan Allah SWT. Bukan kita saja yang kena wabak ini, seluruh dunia. Namun Alhamdulillah, ilmu, pantun, falsafah, prinsip, metafora bahasa, kata-kata intelek digunakan. Dan mereka praktiskan apa yang dipelajari sekarang. Dan saya memang akui bahawa sebenarnya ilmu yang saya pelajari ini daripada Profesor Sunarjo dan juga ilmu timur dan barat yang saya gabung jalinkan menjadi satu wacana intelek yang saya gabungkan menjadi formula pidato motivasi ala Syam Al-Saghaf. Dan insyaAllah kita boleh terus menggapai keterbilangan insyaAllah ke arah anak bangsa kita insyaAllah. Hazanah bangsa kita. Bahasa ini semua tak dapat dinafikan. Itu adalah hak hazanah bangsa kita yang harus kita perjelaskan, yang harus kita perkemaskan dan harus kita tingkatkan dari masa ke semasa insyaAllah. 3S. S yang pertama ialah subur kami dah positif. S yang kedua, semangat cekal berterusan. S yang ketiga, syukur atas nikmat diperolehi. Dan malam ini masih dalam konteks subjek pengajian kita kerana fakulti kita Pidato Motivasi Usahawan PMU yang menjadi tunjang pada kekuatan pembelajaran kita ialah psikologi pengembangan insan dengan hasrat dan matlamat untuk melahirkan 5P. Pensyarah, perundi, pemikir, peniaga, pemimpin luar biasa. Dan ilmu ini guna pakai ke arah yang lebih hebat di masa depan. Dan bawalah ke arah mana sekalipun. Nak jadi pelajar cemerlang, pekerja cemerlang, peniaga cemerlang, pemimpin cemerlang, insyaAllah boleh dilakukan dengan sempurna. Ramai di kalangan anak murid saya yang jadi motivator cemerlang. Juga menjadi peniaga cemerlang. Menjadi pemimpin yang cemerlang. Ini juga boleh dilakukan di masa ke semasa. Alright, kawan-kawan semua, are you ready? Ada buat catatan? Buku, catatan, pen, semua macam biasa. InsyaAllah. Are you ready? Are you positif? Are you confident? Are you semangat? Are you boleh? Itu dia. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak hari ini, bila lagi? Untuk kita nak mendalami ilmu ini. Maka tugas saya pada hari ini adalah untuk menabur dan mengembang luaskan ilmu yang kita pelajari ini. Dan kalau kita malam nak habis, tak habis punya. Kau tengok nota kita, tengoklah tebal mana kan. Tu dia. Nota kita tebal mana. Tu. Punyalah tebalnya. Takkan nak habis. Nak habis kuliah tu malam ini boleh habis. Tak boleh. InsyaAllah kita ambil sikit-sikit lah. Step by step kuliah kita. Ya tak? Ini kita akan belajar satu teknik baru dalam pengajian kuliah seni bicara intelek Nusantara atau dikenali dengan nama seni pidato motivasi Nusantara insyaAllah. Kerana segala formula-formula yang boleh guna pakai di sini sekurang-kurangnya kita boleh gunakan untuk ke arah bagaimana kita nak memartabatkan khususnya dalam konteks pengajian kita dan kita sebarluaskan. Di negara Malaysia ni kita sedia maklum bahawa bahasa Melayu adalah resmi negara. Jadi
semua orang pandai bercakap bahasa Melayu. Baik kita orang Melayu, Cina, India, Iban, Karazan, Serani, sebagainya. Saya percaya dan yakin sebagai rakyat Malaysia mereka mahir berbahasa Melayu dan faham bahasa Melayu. Ya tak ya? Sepatut begitulah kan. Jadi kita ni tujuan kita ialah memperkasakan bahasa Melayu itu. Jadi bila kita nak memperkasakan bahasa Melayu itu selaras dengan apa yang telah tercatat dalam Perlembagaan Bahasa Melayu Bahasa Resmi Negara, maka kita nak bagikan sekurang-kurangnya sikit sebanyak teknik memperkasa gitu, nak tak nak tanamkan minat di kalangan masyarakat untuk mencintai bahasa ibunda kita sendiri. Lepas tanamkan minat, apa yang penting? Kita kena garapkan dan gilapkan potensi berbahasa agar cantik dan menarik. Kerana definisi pidato sendiri ialah seni pengucapan yang menggunakan atau memakai bahasa yang indah dengan tujuan untuk memikat atau memukau pendengaran audiens terus mendengar apa dia katakan. Sambil tengok ramai yang hadir kelas malam ini. Alhamdulillah. Share-sharekan ilmu ini pada orang lain dan ajak kawan-kawan kita hadir kelas. Cuma saya beritahu di awal tadi bahawa sebenarnya saya gabung jalinkan ilmu ini dan bila saya berguru dengan arwah Sunarjo di Indonesia dan saya belajar pula dengan Eric Westcott. Dan walaupun kita ambil orang putih, cara mereka mengajar kita ialah what to say. Cara berapa nak kata. Tetapi bila kita nampak, saya belajar dengan arwah Sunarjo. Profesor Sunarjo begitu hebat. Dan walaupun beliau dah meninggal dunia, namun saya kenang jasanya cukup luar biasa. Dia mengajar saya know how to say, know how technique. So what you said is very important, but how to say it is much more important. Mana penting juga, ya tak ya? Apa kita kata penting, bagaimana kita kata tu lebih penting, ya tak? Ini cara dia. Kita nak orang mengantuk, kita nak orang bosan bila kita bercakap dengan orang berucap di mendepani halayak, nak menceritakan pasal apa yang you meniagakan, nak cerita pasal apa dasar you nak sampaikan, nak menyampaikan apa yang harus disampaikan pada orang sebagai seorang tenaga pengajar dan sebagainya. Maka itulah yang harus dilakukan. Untuk melahirkan perucap hebat, maka kita harus faham sebenarnya hazanah bahasa pidato Nusantara ini memang dah lama dan kita tak mau ditenggelam di zaman. Kalau boleh kita nak dia tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, kata orang. Jadi kita nak ilmu seni bicara Nusantara ini adalah satu ilmu yang begitu berkesan. Dia memberi manfaat pada setiap insan, khusus dalam konteks kita pada hari ini. Sama ada kita nak bercakap biasa juga, atau kita nak berkomunikasi secara bersemuka, ramai-ramai, berucap dalam seminar dan sebagainya. Jadi itu penting untuk kita lakukan. Dan saya amat yakin itu penting sebenarnya. Saya nak melahirkan anak murid saya pakar menaikkan semangat orang, pakar memotivasikan orang, pakar menyuntik sifat-sifat positif dalam minda. Dan bukan saya melahirkan anak murid saya, mereka kalau tak habis belajar jadi pakar mengantukkan orang, pakar melahirkan sindrom kealubasian di kalangan mereka. Itu bukan, tak mau. Kita kena buang banyak kali saya cakap. Saya kena buang dengan 3M malu malah mati akal, 3K kaku keluh ketah kena buang. Maka nak tak nak, peranan kita dalam memperkasakan bahasa Melayu Nusantara ini selaras dengan apa yang berlaku di Malaysia. Bahasa Melayu itu bahasa resmi negara, kan kita faham. Jadi kita nak semua bangsa, khususnya orang kita sendiri, mesti seronok, suka dan mampu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Mampu mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa perniagaan, bahasa perpaduan, bahasa persuratan, bahasa interaksi dan komunikasi. Bahasa yang boleh digunakan dalam konteks membangunkan insan. Ini yang dilakukan. Dan berbelas tahun, puluhan tahun kita perjuangkan motivasi di Malaysia, khusus dalam seni pidato Nusantara ini. Dan saya dapat saksikan, saya dapat lihatkan bahawa sebab tidak lain tidak bukan, yang paling penting sekali ialah bagaimana kita memahami tentang pentingnya seni pidato Nusantara itu sebagai satu daripada medium atau mekanisme penting dalam menggerakkan mind, body and soul, rohani, mental, jasmani ke arah peningkatan sebuah bangsa Malaysia yang hebat, peningkatan produktiviti dalam aspek yang dilakukan, dan akhirnya kita boleh tunjukkan bahawa sebenarnya satu bangsa Melayu Malaysia dan bangsa Malaysia umumnya mampu menjadi bangsa pengekspor bahasa, tunjang bahasa, memperkuatkan bahasa Nusantara di sini. Kita ambil negara luar ya. Macam negara luar, kita nampak orang Jepun ni paling ke awal dia orang tak pandai sangat bahasa Inggeris kan.
Kita orang Melayu lain, bahasa Inggeris kita pandai, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Urdu kita pandai, bahasa Arab kita pun boleh tahan juga. Tapi di Jepun satu bahasa yang mereka tahu, bahasa Jepun kan dulu kan ceritanya. Kalau baca buku tu baliklah. Tetapi mereka mampu menjadi gegasi ekonomi dunia. Ya tak? Berarti pernah tu ketika Perdana Menteri kita pernah pergi letakkan Jepun sebagai dasar pandang ke timur sudut ekonominya. Dulu kan. Kita nampak mereka guna bahasa mereka boleh. Sebenarnya kita orang Malaysia ni, saya percaya, yakin, kita orang Melayu pun kena perkasakan bahasa Melayu Nusantara kita. Kerana ianya dah tentulah termaktublah perlembagaan bahasa Melayu bahasa Sivil Negara. Dan kalau tidak kita nak memperkuatkannya, siapa dia? Kalau kita tidak memperkemaskan, siapa dia? Kalau kita tidak memperkasakannya, siapa dia? Ya tak? Ini kita yang hafal soal di sini. Kalau baca buku sejarah, kita nampak soal sini. Kalau baca buku sejarah, dalam buku sejarah kata apa? Bagaimana hebat kerajaan Melayu Nusantara. Kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Melayu Kedah Tua, kerajaan Melayu Perak Tua, kerajaan Melayu Pasai, kerajaan Melayu Beruas, kerajaan Melayu Gangga Negara, kerajaan Melayu Palembang. Ini semua kerajaan Melayu begitu hebat. Dan mereka bukan hanya terkenal si kekuatan ukhuwah dan kekuatan ekonomi, kekuatan pentadbiran mereka, tapi mereka juga menyanjungi bahawa inilah tanah kita, ras keturunan kita yang bertunjangkan bahasa Melayu, seni berbahasa yang unik, sehingga seluruh pedagang dunia datang berkumpul di pelabuhan Melaka zaman dahulu kala. Dan Melaka di pusat pentadbiran, pusat perniagaan, pusat ekonomi dan pusat bahasa, pusat agama dan sebagainya. Ini yang harus kita tingkatkan, insyaAllah. Ya, itu kekuatan rumpun Melayu yang kita nak perkemaskan, tingkatkan. Dan saya suka pantun dalam ucapan saya di seminar mana saya kata apa? Malah dalam televisyen baru lebih cari inspirasi lepas pun saya kata. Orang tua jalan bertongkak, rimba jauh nampak dekat. Kalau kita sudah sepakat, rimba di hutan dapat diikat. InsyaAllah. Kan? Kisah senyum Rasulullah. Tu dia. Nampak? Ni tak habis lagi ni. Kisah bagaimana Tower Fatimah Az-Zahra. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kan? Alam puteri keempat Rasulullah, hasil perkahwinan bagi dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah adalah Az-Zahra oleh ayahandanya Rasulullah lah, yang bermaksud yang bersinar wajahnya. Fatimah sangat mirip pada ayahandanya dalam banyak sudut. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengungkapkan, aku tidak pernah melihat seseorang yang mirip dengan Rasulullah. Dan dalam bicaranya, tutur katanya dan cara duduk selain Fatimah. Senyum tu. Kalau baca tak habis baca buku ni. Tapi Rasulullah senyum, ya tak? Senyuman berseri terhadap sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, ya. Tawa Rasulullah terhadap Omar. Cerita dalam buku ni, cerita ni banyak. Senyum Rasulullah dengan anugerah selawat. Bagus, buku ni bagus tau. Nanti kalau pergi kedai, pergi cari buku ni berkaitan dengan semuanya. Bagaimana Rasulullah kita, Sayyidina Muhammad SAW, contoh teladan yang paling hebat. Role model yang paling perfect. Ini nampak semuanya. Rasulullah suka senyum. Senyum tu sedekah. Ini penting untuk kita dan sebagainya. Dalam buku-buku saya tulis sini, buku yang saya tulis, saya katakan bahawa sebenarnya bercakap untuk didengar. Berdiam diri untuk dihargai. Berdiri untuk dilihat. Itu atau quote pidato. Jadi dalam kuliah ini kita nampak, dalam kuliah maya ni, kita tak sempatlah untuk interaksi dua hala. Kadang-kadang dalam kelas saya suruh dia orang ke depan, lepas kita dapat teori, praktis bersama, belajar dan sebagainya. Sebab itu mereka dapat praktiskan dengan baik dan akhirnya mereka terus berjaya dalam pelbagai bidang yang diceburi, insyaAllah. Sekarang ni Yayasan Pembangunan Motivator Profesional Malaysia sokong, support. Datang, free of charge saja, datang belajar. InsyaAllah banyak perkara yang kita boleh pelajari dan sebagainya. Ini interaksi dua hala. Ini program kita pasal kuarantin. Nak tak nak kita isilah program tersebut, kan? Bagi saya, menuntut ilmu tu satu ibadah. Seperti kata Imam Ghazali, menuntut ilmu takwa, menyampai ilmu tu ibadah, mengulang-ulang ilmu tu zikir, mencakap ilmu tu fisabilillah, jihad, ya nak? Dan jangan salah faham, ilmu ni ilmu apa pun, ilmu juga, ilmu yang bermanfaat. Ilmu pertukangan ke, ilmu motivasi ke, ilmu seni bicara pidato ke, ini semua ilmu bermanfaat. Ya tak ya?
sebagai satu cabang dakwah da'i pun mesti berpatuh dengan hebat, ya tak? Nah, cara komunikasi dan interaksi kita itu bagi seni al-bayan, ya tak? Macam mana kita menyusun bicara kita. Ini macam mana kita panggil kuasa perkataan. Bagaimana kita menyusun bicara, mengadun seni berbahasa bila berbicara untuk menarik minat audiens. Kalau kita nak berdakwah, nak ajak kawan-kawan, kita ada paksa. Kita kena susun bicara dengan baik, kena belajar teknik dan caranya. Gelombang suaranya bagaimana. Barulah orang suka berdakwah, minat dengan dakwah kita tu. Misal kata. Jadi saya tak tahu bab lain lah. Saya di Akademi Muatir Internasional Malaysia ni, kita bermula kelab pidato kemarin. Lama dulu sampai sekarang dah naik Akademi Muatir Internasional Malaysia. Dah ada yayasan sendiri, dah ada koperasi sendiri, dah ada akademi sendiri. Alhamdulillah. Jadi kita boleh kembang luaskan. Kita minta seluruh orang Melayu di Malaysia ini belajar di Akademi Muatir Internasional Malaysia. InsyaAllah. Ini yang kita lihat sebagainya. Jadi saya sebut, ya, kalau kita nampak pada kuliah malam ini, kita belajar apa? Saya beritahu dah awal tadi. Sebenarnya kuliah dah bermula tau. Saya bercakap saja, tapi saya selang-selikan dengan penghargaan dan juga imbauan serta olahan minda kita berkisar tentang apa yang kita laku masa depan dan juga kita nampak masa lepas dan sekarang kita nak buat apa yang kita lakukan. Jadi pada malam ini kita sambung kuliah kita. Tajuk kita ialah teknik formula kefasihan dalam seni pidato Nusantara. Lepas itu saya katakan di awal tadi, saya kata apa? Teknik kefasihan ni, saya kata, ia tak lain tak bukan, ia satu bentuk cara interaksi dan komunikasi dalam bahasa Melayu Nusantara, dan ianya satu cabang yang paling banyak diperbincangkan antaranya fasih, teknik kefasihan. Kita ingat kita orang Melayu setengahnya, macam mana kita Melayu dah fasih? Siapa kata kita dah fasih? Kadang-kadang kita gunakan bahasa lorat daerah, kan? Kita balik kampung kita, ate kau main apa? Kita gila apa? Macam katanya. Itu kalau orang Perak lah. Kalau orang Sembilan apa kau? No, jangan sawah liat. Kau bumalah. Itu dia. Kalau orang Kelantan yang moyak ke mana? Apa nak? Itu Kelantan. Kelantan tak? Kau Terengganu macam mana? Kalau Melaka macam mana? Ulau melengkau tapagau. Contohnya. Lagi apa? Kedah. Biar pi lah. Pimai duduk dalam tu. Itu Kedah ke Penang ya? Maafkan saya. Penang kot. Tak kisahlah. Tukar jadi ayak kalau Penang. Kalau Perak, tukar jadi ayu. Jadi tak kira. Jadi kita nak fasih dalam bahasa kita bila berucap. Jadi sebab itu teknik pada malam ini. Pada malam ini kita sambung kuliah yang lepas. Jadi 100 teknik berkesan dalam pidato. Teknik malam ini kita buat teknik formula kefasihan dalam seni pidato Nusantara. Lepas ni kita sambung pada hari Isnin. Isnin yang akan datang insyaAllah. Panjang umur semua. Minta-minta insyaAllah. Sihat walafiat semua. Temu janji kita Isnin malam kuliah sama di alam maya ini. InsyaAllah. Tepat waktu yang sama dan sebagainya. Isnin, Rabu, Jumaat. Masuk dalam diary. Temu janji kita. Okay. Fine. Alright. Alhamdulillah. Now. Dalam teknik kefasihan ni. Kan. Dalam seni pidato Nusantara ni. Daripada awal tadi saya beritahu dah. Bahawa di Malaysia untung kita. Kerana tentu terang-terang untuk bertawan. Setiap tak kira bangsa apa. Mereka mesti faham. Mereka mesti tahu berbahasa Melayu. Nak beli barang, dia guna bahasa Melayu. Dia nak pergi sekolah, guna bahasa Melayu. Dia nak pergi ke pejabat pos, guna bahasa Melayu. Nak pergi bank, guna bahasa Melayu. Pendek kata nak pergi ke pasar pun guna bahasa Melayu. Mereka faham dalam bahasa Melayu. Sebab itu saya perjuangkan dan saya ajar latih seni pidato Nusantara ini. Bahasa Melayu yang diperkemaskan, dia pertingkat, dia diperkuatkan. Itu yang harapan dan matlamat kita. Kerana ini bukan bahasa untuk orang Melayu semata-mata. Ini untuk bahasa Melayu ini seluruh rakyat Malaysia. Seluruh kalau boleh bangsa dunia ni. Mereka memahami. Kerana pernah bahasa Melayu jadi bahasa suara bumi. Semenanjung emas, bahasa lingua franca, bahasa internasional. Bahasa antarabangsa lah. Kita ibarat macam tu sebagai. Jadi, cuma cantiknya pada malam ini kita belajar tentang teknik kefasihan dalam seni pidato Nusantara. Pidato itu ucapan. Ucapan yang menarik dan memikat yang menggunakan bahasa yang indah. Baru nampak cantik. Ya nak? Dalam konteks berbahasa kita. Kan? Itu penting nak buat semuanya. Okey. Jadi dalam teknik kefasihan ni saya nak sebut. Kan? Saya nak sebut pada malam ini, pada kuliah malam ini, kita akan sentuh 3 jenis kefasihan yang saya panggil fasih bahasa, fasih gaya, fasih minda.
Kerana fasih bahasa, fasih gaya, fasih minda ini akan menerjemahkan, akan menyerlahkan potensi, kewibawaan dan karisma seorang pemidato hebat, seorang orator hebat, komunikator hebat, seorang motivator hebat. Kerana nak jadi motivator hebat, tak boleh harap pada baca buku semata-mata, lepas tu apalah ada buku terjemah pada orang. Lepas tu pakai slide aja ataupun kita tengok nota. Nota tu hilang. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Apakah macam tu? Tak mau macam tu. Kita nak sekarang ni ianya nampak spontan dan dia mesti ada teknik impromptu. Nah, bila spontan ni konsep spontaneous kan dalam bahasa Melayu spontan juga. Dan spontan ni mesti ada cara, bukan main rendah saja. Ada teknik dan cara. Banyak teknik dan cara. Kalau datang ke kelas kita di akademi, banyak yang kita pelajari. Kan? Jadi, cuma pada malam ini kita ambil satu teknik, satu topik dan sebagai mudah kerana masa terhad. Dalam masa yang terhad ini, jadi kita masuk teknik kefasihan dan dia bagi bertiga aspek. Yang pertama nampak teknik kefasihan ini, teknik fasih dari segi bahasa, fasih dari segi gaya, fasih dari segi minda. Ini yang kita nampak sebenarnya. Kan orang putih kata apa? You can have brilliant ideas, but if you can't get them across, your ideas won't get you anywhere. Maknanya ialah kita nampak idea banyak macam mana sekalipun, tapi kita tidak ada teknik dan cara menterjemahkannya. Tak mampu kita nak menterjemah dengan baik, idea kita tidak terima. Dan orang pandang enteng dan mungkin mengantuk pun satu faktor. Mungkin bosan pun satu faktor juga untuk bertawan. Kerana komunikasi mesti dua hala. Two ways communication, not just one way communication. Dan dia bercakap mesti bersama audience, tidak bercakap kepada audience. Ini aku difahami sebagainya, insyaAllah. Jadi nak tak nak, bila kita nak sampaikan idea pada orang, mesti ada teknik dan cara. Mesti ada pelajari sebagai cara teknik ini sebagainya. Ya tak? Kau tanya saya, suruh saya baik motosikal, saya tak pandai lah. Tapi ini bidang saya. Saya dilatih, diasah, diajar sampai peringkat tinggi dalam bidang ini. Maka saya tahu bidang ini. Nak suruh saya buat curry puff, saya tak pandai. Nak suruh saya masak pun saya tak pandai. Tapi ini yang kita pelajari insyaAllah. Yang baik, terima dengan baik. Alright, okay, fine. Alright, Alhamdulillah. Satu lagi konsep. Saya teringat, ada patah Inggeris ada mengatakan, the moment you stop learning, you stop leading. Jadi kita ni sebenarnya belajar ni hingga ke liang lahat. Ya tak? Utlub ilma min al-mahdi ila al-lahdi. Tuntutlah ilmu buayan hingga ke liang lahat. Ya tak? Belajar, never stop. Dan don't ever stop learning. The moment you stop learning, you stop leading. Kerana kita nak memimpin ini, kita harus terus belajar, menggali, menggilap potensi kita. Dan sebab itulah saya katakan bahawa sebab teknik kefasihan ini dan seni Peta Nusantara ini, dia mampu membekasakan bahasa Melayu Nusantara ini dan seterusnya menonjolkan minat yang mendalam di kalangan masyarakat untuk mereka mencintai bahasa ini dengan baik, kerana tertarik, kerana terkesima, kerana teruja dengan cara penyampaian kita, dengan teknik penyampaian kita, dengan lembut sopan santun bahasa yang kita gunakan dan sejuk hati mereka untuk bersama dengan kita. Dan akhirnya barulah kita bincang pelbagai dalam aspek memajukan ummah, memajukan insan, self-development, pengembangan diri. Dan juga kita nampak si organisasi, organizational behavior, gelagat organisasi dan sebagainya. Mesti kita bangunkan organisasi, pembangunan organisasi itu sendiri insyaAllah. Maka psikologi perkataan, psikologi pidato, psikologi bahasa mesti bertunjang kepada kefasihan dalam bahasa bagi menterjemahkan keintelektualan dan karisma serta apa panggil ni? Wibawa dalam konteks kita menterjemahkan sesuatu, mendepani halayak. Maka malam ini kita bincangkan 3 kefasihan dalam teknik kefasihan itu sendiri. Jadi panggil fasih mindanya, fasih gayanya, fasih bahasanya. Kalau ikut susunannya, yang pertama fasih bahasa. Ya tak? Lepas itu baru fasih gaya, fasih minda. Okey, kenapa fasih bahasa? Fasih bahasa ni misal kata beginilah contohnya. Kalau kita nampak kan, macam sebut kita. Okey, kalau kita ambil, saya orang Melayu. Kita ambil contoh kalau kita nampak kalau orang Melayu bercakap. Kan? Kalau saya balik kampung saya, atu, napa?
Nyampuh ni contohnya. Kalau kena bahasa yang belah hilir, Perak ni kan hilir lain, hulu lain, tengah lain cakap dia. Kalau hilir tu, ate kau mengape? Kan? Sebenarnya dia bahasa tak salah. Itu cara dia lorak daerah dia. Tetapi ada orang faham, ada orang tak faham. Ya tak ya? Tapi ramai yang faham sebenarnya. Macam orang Terengganu bercakap, ada orang faham, ada tak faham. Macam orang Kelantan bercakap, ada yang faham, ada tak faham. Tapi bagi mereka yang banyak bercampur, bergaul, mingling around, sizzling around, campur dengan ramai orang, dia faham lah bahasa apa pun, insyaAllah. Tapi jangan kira kita, ada juga yang tak faham. Ate ngape? Lain je bunyinya. Ate cecita. Cecita kita bakar ni. Lain bunyinya. Jadi cuba kita bawa keadaan dia. Bawa dalam fasih bahasa ini. Ikut ejaan kita. APA bunyi apa? Apa? Kan? Apa? MENGAPA. Mengapa? Bukan mengapa. Ngape? Mengapo? Lain. Apa? Apa? Sebut APA. Apa? Cuma lembut lah sikit. Janganlah. Apa? Mengapa? Macam tu. Nampak? Macam Lansway. Seram sejuk cakap macam Lansway. Saya pula seseorang pula ni. Tu dia. Dalam bilik saya ni. Seseorang pula dia semuanya. Minta jauhkan. Dah lah orangnya pokok-pokok rimbun belakang semuanya. Tu dia. Okay, now. Okay. Jadi apa yang kita nak buat pada hari ni sebenarnya, saya nak cerita ni apa dia. Saya cerita bila kita berbahasa, cara fasih bahasa ni sebut dengan jelas. Bercakap sebut mengikut ejaan. Kalau ejaan dah bunyi begitu macam mana? Ejaan dah bunyi APA apa? Takkan APA apa? APA apa? Kalau APA apa? APO apa? APA apa? Bila sebut je. Terima kasih saudara pengisi majlis. Para VIP, div kehormat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya nak bincang kepada hari ini hanyalah semata-mata. Contohnya, sebut saja itu fasih bahasa. Supaya orang dengar dengan jelas. Faham apa maksudnya? Itu dia panggil bahasa yang kita guna pakai dalam bahasa yang orang sekarang, bahasa standard lah. Bahasa yang diguna pakai bagi semua orang faham dalam konteks penghujaan yang nak kita sampaikan. Bila balik kampung kita, redah lah bahasa balik. Nanti kita balik kampung kita lain macam cakap pula. Orang kampung kata, ate komen di Kuala Lumpur, duduk mana? Roger mana? Tiba kita kata pula, saya di Kuala Lumpur, saya duduk di atas bukit. Bukit pula kalau kita lihat sebenarnya ianya jadi dah lain menol rupanya lah. Marah ada orang kampung kata, "Hei," katanya. Kan, marah ada orang kampung. Dia katanya benda lupa diri katanya. Dah pula. Masalah juga dah. Jadi bila kita bercakap, gunakan bahasa yang biasa kita gunakan. Ikut ejaan dia. Saya masuk contoh satu saja. Saya sebut contoh je APA saja. Banyak lagi perkara lain. Contoh kita sebut, kan? BEBERAPA, beberapa. Apa ejaan dia? PE ke PA? Beberapa. Beberapa perkara yang harus kita lihat adalah yang pertama. Macam saya selalu sebut. Seperti kata Pendeta Zaba, untuk mencapai itu kejayaan kemajuan atau kejayaan satu bangsa itu bergantung pada 3 perkara utama. Pertama, kelakuan berjimat cermat. Kedua, penguasaan ilmu. Ketiga, kemantapan akhlak yang mulia. Contohnya, kita gunalah macam tu. Itu namanya fasih bahasa. Dan fasih bahasa, siapa nak fasih bahasa ni? Kalau kelas ni saya minta seorang ni. Kalau dalam kelas, kalau dalam dewan kuliah saya minta siswa-siswa saya, mereka baca teknik latihan. Macam nak sebut. Okey, cara sebutan dia kan. Teknik sebutan wakil asas. E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan sebagainya. Ini yang kita buat. Kalau zaman kita mengaji, bila ustaz mengajar kita, teringat lagi kat kampung lah.
Saya panggil Wan Cu ngajar saya kemarin. Oh, itu. Ngajar kita. Alif. Bukan alif katanya. Alif. Ba, ta, sa, jin, ha. Kan sebutan tu. Jadi akhirnya bila kita sebut dengan jelas, ia satu faktor penentu kepada fasih bahasa. Dan ianya akan memperkasakan bahasa kita dengan baik. Baru orang sebut senang. Saya ada kawan-kawan saya di kalangan kawan saya orang Cina kan. India pun ada. Dia orang ni bagus. Ada seorang muda kawan saya tak boleh sebut nama dia, fasih. Dia bercakap tu kan. Dia kata saya, sahabat, saya rasa kalau kita makan di kedai itu rasanya kurang sedap ya, tapi bergantung kepada you lah. Kalau you rasa sedap, kita ikut sama lah. Dia bercakap macam tu kan. Dia tak ada cakap jom ke kedai tu. Ya Allah, tahu lah kedai tu, rasa okey lah kedai. Nyampah tak nak lah kedai tu, jom pergi balik. Dah lain benar. Kalau sama kita tak apa. Semula tak salah cakap bahasa kita sama kita. Tapi dalam konteks untuk kita tonjolkan fasih bahasa, kita kena tahu teknik dan caranya. Jadi semua ni boleh dipelajari. Betul saya beritahu lah kuliah saya kata apa? Cara untuk mendapatkan ilmu itu dengan belajar. Dan cara untuk mempertajamkan ilmu itu pula ialah dengan latihan demi latihan. Itu dapat soal sini. Itu dia.